Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membicarakan ataupun mengupas sedikit mengenai tajuk yang telah saya pilih daripada tajuk-tajuk yang diberikan dalam penyediaan assignment yang telah diarahkan. Sebelum kita pergi lebih lanjut dengan tajuk yang akan saya kupaskan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Imri Daniel bin Manazri. Tajuk yang telah saya pilih ialah hukum tajwid. Antara sebab yang mendorong untuk saya memilih untuk mengupas dengan berlanjut tentang tajuk ini adalah kerana saya lihat rata-rata orang ramai dilihat ambil mudah tentang hukum tajwid semasa pembacaan Al-Quran dan Iqra, yang menjadi punca kepada kekurangan pembacaan itu ataupun orang kata kelemahan kepada pembaca itu sendiri, yang mungkin boleh orang kata mengubah maksud ataupun bacaan itu sendiri. So kita pergi kepada satu persatu terlebih dahulu. Yang pertamanya, apa itu tajwid? Tajwid dari segi bahasanya bermaksud melakukan sesuatu dengan elok yang berasal dari perkataan jawada. Pada istilah syarak, tajwid adalah ilmu yang boleh mengenalkan tempat bagi tiap-tiap huruf dengan memberi apa yang patut baginya dari segi sifat-sifat huruf, dan menyembunyikan atau apa yang dimestikan bagi huruf-huruf itu dari sifat-sifat luarannya. Para ulama menyatakan bahawasanya hukum bagi mempelajari tajwid itu sendiri adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain. Seterusnya, kita balik kepada hukum isti'azah dan basmalah, ataupun dalam bahasa Arabnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Cara membaca isti'azah di sini saya dapat senaraikan adalah mempunyai 3. Yang pertamanya memutuskan isti'azah ataupun berhenti, kemudian baru membaca basmalah. Yang keduanya menyambungkan basmalah dengan surah tanpa berhenti, dan terakhir membaca isti'azah dan basmalah terus menerus tanpa henti. Seterusnya, cara pembacaan basmalah. Cara pembacaan basmalah ini terbahagi kepada 2, iaitu harus dan tidak harus. Cara pembacaan basmalah yang harus, pertamanya ialah mengasingkan basmalah dengan surah. Seterusnya menghubungkan basmalah dengan awal surah. Akhirnya menghubungkan kesemuanya. Manakala cara pembacaan basmalah yang tidak harus, iaitu menghubungkan akhir surah dengan basmalah lalu berhenti. Kemudian barulah membaca surah yang seterusnya tanpa basmalah. Seterusnya kita balik kepada hukum nun mati dan tanwin. Pengertian nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah ialah nun sukun yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai nun mati, yang kita boleh lihat dalam gambar rajah seperti yang tunjukkan. Tanwin ialah baris 2, sama ada baris 2 di atas, baris 2 di bawah, atau baris 2 di hadapan. Terdapat 4 hukum bagi nun sakinah dan tanwin, iaitu yang pertama izhar halki, yang kedua idgham, yang ketiga ikhlab, yang keempat ikhfa hakiki. Yang pertamanya izhar halki. Izhar bererti jelas atau nyata, halki pula bererti kerongkong. Dari segi istilah, izhar bermaksud melafazkan nun sakinah dengan jelas tanpa dengung. Terdapat 6 huruf izhar halki kesemuanya, seperti yang kita boleh lihat dalam gambar rajah. Terdapat 6, iaitu hamzah, ha, kha, ain, ghai dan ha. Keduanya idgham. Idgham bererti menggabungkan. Dari segi istilah, idgham bermaksud menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris. Huruf-huruf idgham mempunyai 6 huruf kesemuanya. Idgham ini terbahagi kepada 2, iaitu idgham ma'al ghunnah dan juga idgham bila ghunnah. Idgham ma'al ghunnah bermaksud menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris berserta dengung.
dan mempunyai 4 huruf kesemuanya. Idgham bila gunnah pula menggabungkan suara huruf yang sukun ke dalam huruf yang berbaris tanpa dengung dan mempunyai 2 huruf kesemuanya. Seperti yang kita boleh lihat dalam gambar rajah, terdapat 6 kesemuanya bagi huruf-huruf idgham, iaitu ra, ya, waw, mim, nun dan lam. Terusnya iqlab. Iqlab dari segi bahasa bererti tukar, manakala dari segi istilah pula bererti menukarkan sebutan nun sakinah atau tanwin kepada mim dengan menjaga ikhfa dan dengung. Huruf iqlab ini terdapat satu sahaja, iaitu huruf ba yang kita lihat dalam gambar rajah. Seterusnya ikhfa hakiki. Ikhfa bererti sembunyi, hakiki bererti berlaku dengan sebenar-benarnya. Dari segi istilah pula, ikhfa bermaksud membuat sebutan pertengahan di antara sebutan izhar dan sebutan idgham beserta dengungnya. Huruf ikhfa ini mempunyai 15 huruf kesemuanya, iaitu ta, tha, jim, dal, dal, zai, ra, ta, tha, jim, dal, zai, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, khaf dan kaf. Terusnya kita beralih pada hukum mim sakinah ataupun bila dikenali sebagai hukum mim mati. Terbahagi kepada 3, iaitu ikhfa syafawi, idgham mislain dan izhar syafawi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, di sini saya ingin membacakan ataupun menjelaskan tentang pengertian mim sakinah tadi. Mim sakinah ialah mim yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai mim mati. Mim sakinah mempunyai ciri yang sama seperti nun sakinah kerana kedua-duanya memiliki suara yang keluar dari pangkal hidung khaysyum yang mengeluarkan suara dengung atau sifat gunnah sebagai satu ciri yang mesti ada pada mim dan nun sakinah. Okey. Ikhfa syafawi dari segi istilah bererti menyembunyikan sebutan mim sakinah beserta dengung. Bacaan ikhfa syafawi ialah dengan cara menyembunyikan sebutan mim sakinah, iaitu dengan melafazkan sebahagian hurufnya sahaja. Dan ikhfa syafawi ini sebenarnya mengandungi satu huruf sahaja, iaitu huruf ba. Seterusnya idgham mislain. Idgham mislain ini ialah ketika kita melakukan pembacaan dengan memasukkan huruf yang sakinah ke dalam huruf yang berbaris menjadi satu huruf yang bersabdu seperti huruf kedua dan menyebut kedua-dua huruf itu daripada makhraj yang sama. Juga dikenali dengan melihat huruf mim yang tidak berbaris diikuti dengan huruf mim yang bersabdu. Cara bacaan ini ialah dibaca dengan merapatkan bibir dan didengungkan. Terdapat satu huruf sahaja, iaitu huruf mim. Yang terakhir ialah izhar syafawi. Izhar syafawi dari segi istilah berarti menzahirkan sebutan mim sakinah dengan tanpa dengung. Huruf-huruf izhar syafawi ada 26 kesemuanya, iaitu selain daripada mim dan ba yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, seterusnya kita beralih kepada bahagian qalqalah. Qalqalah ialah bacaan yang dibunyikan secara melantun balik apabila huruf qalqalah disukunkan, iaitu sama ada secara asli ataupun mendatang. Seperti yang kita boleh lihat, qalqalah ini sendiri terbahagi kepada 3, iaitu qalqalah sughra, qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Qalqalah sughra lantunannya yang paling rendah antara ketiga-tiga dan hurufnya terletak di pertengahan kalimah. Qalqalah kubra merupakan lantunannya yang sederhana, iaitu apabila hurufnya terletak pada penghujung ayat bagi memberhentikan bacaan. Dan akhir sekali qalqalah akbar, lantunannya yang paling kuat antara ketiga-tiga qalqalah tersebut dan apabila memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah dan huruf tersebut adalah bersabdu. Seperti yang kita boleh lihat, huruf qalqalah ini sebenarnya mempunyai 6, iaitu khaf, ada 5 iaitu, maafkan saya, iaitu khaf, ta, ba, jim dan dal.
Seterusnya kita balik kepada tahap-tahap pembacaan Al-Quran, terbahagi kepada 3 sebenarnya yang kita boleh lihat, iaitu yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir, yang terakhir adalah hadar. Tahqiq merupakan perlahan-lahan, iaitu dengan meneliti makna, menjaga hukum-hukum tajwid. Yang keduanya tadwir, iaitu pertengahan dengan tidak mengabaikan hukum-hukum tajwid. Dan yang terakhir ialah hadar, ialah bacaan dengan cepat tetapi tidak mengabaikan hukum-hukum tajwid. Secara kesimpulannya, apa yang saya dapat pelajari daripada hukum tajwid ini adalah pengenalan hukum-hukum tajwid menandakan kepada pentingnya dalam menjaga adab pembacaan sewaktu mengaji. Yang keduanya, pembacaan yang lebih tersusun dan teratur tanpa melanggar hukum tajwid, serta alunan bacaan menjadi lebih merdu dan sedap didengari. Juga mendapat pahala dari segi pembacaan Al-Quran dan Iqra' jika diamalkan dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali ialah mendapat syafaat Allah di hari akhirat. Sekian itu daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada saya.